تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Muhammad Noor yang telah mengarang kitab Hakikat Hidup Beriman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat dan keampunan ke atas kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Hakikat Hidup Beriman yang telah dikarang kitab ini oleh Ustaz Syamsul Muhammad Noor. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedua, iaitu sifat qidam. Muka surat 140. Bawah sekali, qadim idafi. Masih lagi perbincangan kita mengenai qadim yang dinisbahkan dengan makna ataupun dengan bahasa. Ada terbahagi kepada empat. Yang pertama qadim zati, yang kedua qadim sifati, qadim idafi, dan qadim zamani. Ada empat daripada segi makna bahasa. Cuma dua tuan-tuan memang terus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu qadim zati dan qadim sifati. Tetapi qadim idafi dan qadim zamani ini tuan-tuan, dia kembali semula kepada makhluk. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Qadim idafi 140. Betul? Qadim idafi, idafi artinya sandaran ataupun tambahan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan jumpa idafah, mudhaf, mudhafun ilaih, dengan makna sandaran. Qadim idafi artinya qadim yang terjadinya antara makhluk. Jadi qadim idafi ni tuan-tuan, dia tidak berlaku kepada Allah SWT, tetapi dia berlaku kepada makhluk. Maksudnya terdahulu sesuatu ataupun seseorang daripada sesuatu ataupun seseorang yang lain. Contohnya, terdahulu seorang bapa daripada anaknya. Namun walaupun seorang bapa itu lebih dahulu daripada anaknya, dia tetap ada permulaan, iaitu apabila dia dilahirkan oleh bapanya pula. Itulah berbeza qadim makhluk dan qadim Allah Subhanahu wa taala. Maksud qadim idafi ni tuan-tuan, iaitu ada sesuatu perkara ataupun sesuatu yang terdahulu daripada sesuatu yang lain, yang dikatakan idafi. Kalau kita lihat pada qadim zati dan qadim sifati ni, maknanya tidak ada sesuatu perkara yang mendahului, tidak ada istilah terdahulu ataupun tidak ada istilah permulaan. Berbeza dengan qadim idafi yang makna ada sesuatu yang mendahulu. Itu sebabnya Syekh menggambarkan di sini seperti seorang bapa yang mendahului anaknya. Maknanya bapa jadi dulu. Disebabkan ada bapa, barulah ada anak. Tak ada bapa, tak ada anak. Yang dikatakan qadim idafi, dan qadim idafi ini dia tidak berlaku pada Allah SWT. Kerana kalau dia berlaku kepada Allah SWT, sudah barang pasti ada sesuatu yang mendahului Allah. Ada sesuatu yang mendahului Allah. Kemudian selepas daripada itu barulah Allah SWT. Maknanya dia sesuatu tadi menjadikan Allah. Dan perkara ini sesuatu yang mustahil bagi hak ketuhanan. Kerana bila sebut saja Tuhan, maka sudah barang pasti tidak ada sesuatu yang menjadikan dia. Ini yang dikatakan qadim sifati ataupun qadim zati, yang mana
Tidak ada permulaan bagi Allah SWT, baik pada zat Allah maupun pada sifat Allah. Tetapi berbeza dengan qadim idafi. Qadim idafi ni ada sandaran. Si Zaid ini seorang anak, dia disandarkan, maknanya sebelum daripada dia ada sesuatu yang jadi terlebih dahulu, dipanggil seorang bapa Zaid tadi, ataupun dipanggil Omar. Kita letak nama Omar. Dan perkara ini mustahil ia berlaku kepada Allah, dan tidak mustahil berlaku pada kita pula. Sebagai seorang makhluk, meja ni tuan-tuan, kalau kita sandarkan ataupun kita bahaskan meja ni dengan qadim idafi, maka ada sesuatu perkara ataupun sesuatu yang mendahului daripada kejadian meja, sehingga akhirnya meja ni baru terjadi. Apa yang mendahulu dia? Pokok kayu. Ada pokok kayu dulu, ada pohon kayu dulu, baru ada meja. Tak ada pohon kayu, maka tidak ada meja. Ini dikatakan qadim idafi. Ada sesuatu yang mendahului dia. Begitu juga kita. Kita ni kalau tak ada pak kita, tak ada mak kita, tak ada papa, tak ada mama, tak ada abi, tak ada ummi, maka tidak akan ada kita. Ini yang disebut sebagai qadim idafi, dengan makna terdahulu sesuatu daripada sesuatu. Kemudian qadim zamani. Begitu juga qadim zamani ni tuan-tuan, dia tidak berlaku pada Allah SWT, baik pada zat Allah SWT maupun pada sifat Allah. Dan dia hanya berlaku kepada manusia sahaja. Qadim zamani diartikan sebagai lalu masa ataupun sesuatu, lalu masa atas sesuatu, sekurang-kurangnya setahun. Sebagai contoh, terdahulu tahun 1990 daripada tahun 1991, lebih dahulu tahun 1973 daripada 1981. Dalam hal ini menunjukkan bahawa masa itu juga adalah makhluk. Ia adalah permulaan dan akhirnya, kemudian ia bermula dan berakhirnya. Begitulah sekarang. Maknanya ada sesuatu benda yang lebih dahulu. Kalau hari ini tuan-tuan kita bicara tentang 2020, maknanya ada yang mendahului, iaitu 2019 mendahului 2020, ataupun lebih daripada itu, mungkin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dahulu, 100 tahun dahulu. Setidak-tidaknya disebut pada qadim zaman ini, iaitu setahun daripada sesuatu tadi. Ini dipanggil qadim zamani. Tetap dia mempunyai makna ataupun maksud, iaitu ada sesuatu yang mendahului sesuatu yang lain. Dan ini mustahil berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setidak-tidaknya di sini tuan-tuan, pada qadim zamani ini, zaman ini dengan makna masa, tempoh. Bila sebut masa, tempoh, dia tak terlepas daripada sama ada perkiraan perjalanan matahari syamsiah ataupun perjalanan qamariyah. Itu sebabnya Allah SWT ni tidak terikat dengan masa. Bila kita sebut Allah SWT, maka Allah SWT itu tidak terikat dengan masa, kerana masa itu pun makhluk. Allah SWT jadikan masa, kerana masa ni bila sebut saja masa, sudah pasti dia ada terikat dengan matahari, iaitu syamsiah, ataupun bulan, panggil qamariyah. Dan sedangkan matahari dan bulan ni pun di bawah pentaklukan ataupun di dalam sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana Allah, wallahu alam. Begitu juga kalau kita pergi jauh sikit lagi, berbicara tentang jihad, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Allah Ta'ala terikat? Tidak. Kerana jihad ini pun termasuk makhluk, pihak. Dia panggil pihak. Pihak ni pun termasuk makhluk. Allah Ta'ala tidak terikat dengan pihak. Jadi yang kita menghadap sekarang ni ke depan ni tuan-tuan, pihak atas kita, bukan pihak atas Allah. Pihak atas kita, bi'iktibari diri kita. Kita menghadap, minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Jadi pihak yang kita menghadap sekarang ni bukan bi'iktibari Allah, dengan iktibar diri kita. Kerana Allah SWT itu tidak berpihak. Dan kita pula Allah Ta'ala satukan dengan menggunakan Kaabah. Disatukan kita untuk menghadap pada tempat yang satu, supaya diikat hati kita, tidak ada lain kecuali sujud pada yang iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia tuan-tuan. Jadi dua perkara tadi, ataupun qadim dengan makna bahasa,
ataupun qadim dengan makna bahasa, baik sama ada disandarkan pada idhafi ataupun disandarkan kepada makna zamani, tetap kedua-duanya itu tidak tertakluk pada Allah SWT dan dia kembali hanya berkisar kepada manusia. Daripada keempat-empat qadim tersebut, maka qadim zati dan qadim sifati adalah qadim yang hakiki. Ini yang hakikat. Bila sebut qadim saja, dia kembali kepada Allah, baik sama ada sifat Allah maupun zat Allah SWT. Dia tidak takluk pada makhluk. Jangan kita bicarakan qadim pada hak kita ataupun pada lingkungan kita, tidak ada. Cuma dua tadi yang Syekh datangkan, baik sama ada qadim idhafi ataupun qadim zamani tadi, hanya beriktibar dengan makna bahasa, tak lebih daripada itu. Jangan balik nanti kita bincang tentang bab qadim idhafi dan qadim zamani, kerana hakikat qadim tu dia balik pada Allah. Yang didatangkan kat sini hanya sekadar pengetahuan kita untuk menyatakan bahawa itu pun tak lebih, hanya makna bahasa saja, makna qadim daripada segi bahasa. Dan tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Apa yang tak boleh sandarkan iaitu qadim zati dan qadim sifati, kerana makhluk tidak ada sesuatu yang kekal ataupun tidak ada sesuatu yang tidak ada permulaan. Kita semua ni ada permulaan, semua ada sebab sehingga terjadinya kita. Allah jadikan Nabi Allah Adam dengan dijadi sebab, iaitu malaikat. 3 malaikat yang diperintah oleh Allah SWT. Riwayat menyebutkan 3 malaikat diperintah oleh Allah SWT untuk turun ke bumi, mengambil tanah daripada bumi. 7 jenis tanah untuk bawa ke langit. Malaikat Jibril turun tak berjaya. Kemudian turun lagi malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga malaikat Israel. Itu sebabnya ada riwayat ulama menyebutkan malaikat Israel mak ayah. Jenis, kalau bahasa kita ni kasar pula kita cakap, kalau dalam kalangan manusia ni Sayyidina Umar, orang jenis kerah hati, debe, orang Kelantan kata gedebe. Sayyidina Umar ni dalam kalangan para sahabat debe. Apa dia tak? Saya nak cakap something kan, dia lagi kena panggil Jabatan Agama. Tapi lebih kurang macam tu. Dia keras. Kalangan manusia Sayyidina Umar, kalangan para malaikat yang jadi keras ni malaikat Israel. Sebab Jibril AS turun ke bumi sendiri pun ditolak. Bumi kata apa? Tak, aku tak izinkan. Wallahi wa billahi wa tallahi, dia kata aku tak izinkan. Sebab apa? Mereka, bumi, tanah sendiri ketika itu dia merasakan bahawa Allah SWT nak ambil tanah tadi untuk jadikan manusia. Dan mereka beranggapan, tanah ketika itu ataupun bumi beranggapan bahawa Allah SWT nak jadikan sebagaimana jadinya jin. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia perasan bahawa manusia ni may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, mereka yang melakukan kefasikan, kerosakan di atas muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Jadi Jibril turun pun tak balik jumpa Allah, bumi tak bagi, tak izinkan. Allah Ta'ala perintahkan satu lagi malaikat, saya tak ingat siapa. Kemudian yang ketiga barulah diperintahkan. Begitu juga malaikat yang kedua turun, ayah, tak boleh. Wallahi wa billahi wa tallahi, dia kata aku tak izinkan. Kerana aku tak nak daripada hasil bumi ni, dia kata akan mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Akhirnya Allah Ta'ala perintah kepada Israel turun. Wallahi wa billahi wa tallahi, bumi kata tak, dia kata aku laksana perintah Allah, dia ambil bawa naik ke langit. Itu satu. Sebelum tu memang belum lagi, waktu tu belum lagi Allah SWT lantik dia untuk cabut nyawa manusia. Orang nak duk cabut nyawa ni memang orang gerebeh. Macam kita lah, pegang pisau, marah-marah, tapi nak nusuk tu belum tentu. Gitu juga bila dah dibawa naik ke langit, tu yang Allah Ta'ala jadikan. Ni Allah Ta'ala ikat kita dengan sebab dan musabab. Ada keterikatan hidup kita dengan sebab musabab. Maknanya Nabi Allah Adam, Allah Ta'ala jadikan terlebih dahulu asal usulnya daripada tanah. Asal usulnya daripada tanah. Kita ada permulaan. Kalau kita pula hari ni, Allah SWT mulakan kita tu dengan kejadian kita daripada setitis air mani.
Ada permulaan dan ada keterikatan sebab dan musabab. Tak ada manusia tu tiba-tiba saja. Tidak ada perkara sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT untuk menjadikan sesuatu itu mengikut kehendak dia. Sukati dia. Kalau bahasa kasar kita tu sukati. Kan boleh Allah SWT nak jadikan saja Nabi Allah Adam tu. Adam jadi. Dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut kun fayakun. Walaupun ulama akidah sendiri membicarakan tentang konsep kun fayakun tu, tak semestinya Allah SWT gunakan perkataan kun fayakun dah. Cuma nak gambarkan kepada kita betapa mudahnya bagi Allah SWT untuk menjadikan sesuatu perkara tanpa sesuatu yang tanpa memerlukan kepada sesuatu yang lain. Sekalipun perkataan kun fayakun. Itu pembahasan para ulama akidah. Tapi kenapa sampai Allah SWT nak jadikan Nabi Allah Adam AS tadi perlu malaikat turun ke bumi, ambil tanah dan sebagainya? Kerana Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita ada sebab dan musabab. Sampai memerlukan 7 hari, memerlukan 200 tahun. Allah SWT perintahkan kepada Israel untuk masukkan roh ke dalam jasad Nabi Allah Adam. 200 tahun riwayat menyebutkan, tuan-tuan. Itu pun diperintahkan ke kali pertama, mak ayah tak nak masuk, roh tu tak nak masuk, belega, pusing, degil. Daripada situ saja dah gambarkan manusia ni memang degil. Jangan buang sampah di sini. Tengoklah, makin dibuang. Jangan sebut jangan, makin dibuat. Allah Ta'ala kata masuk, tak masuk. Tu akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada Israel. Malaikat Israel ambil roh tadi, dia masuk. Berapa? 200 tahun. Selepas daripada itulah, peristiwa itulah Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israel supaya cabut nyawa setiap yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Siapa kerja? Malaikat Israel bagi tahu Allah, wahai Allah, aku tak mampu untuk cabut nyawa setiap penghidupan. Aku takut kalau mereka ni akan menyalahkan aku. Lalu Allah SWT kata apa? Allah SWT kata, wahai Israel, dia kata, aku berjanji padamu bahawa setiap kali kau cabut nyawa akan ku jadikan sebab dan musabab, sehingga makhluk dia tidak melihat pada engkau, tetapi melihat kepada sebab. Itu sebabnya bila pengurusi kita ijtihad je, ada orang maklumkan ada orang meninggal, tak pernah lagi orang datang jumpa pengurusi. Ada pengurusi haji, bila Israel datang. Ini semua salah Israel, tak ada. Yang orang selalu datang, Ji, sakit apa orang tu? Tanya, sakit, sebab. Macam mana dia boleh meninggal? Sebab. Tak pernah lagi orang datang jumpa, boleh mak dengan ayah cuba lepas ni. Bila Israel datangnya? Bila dia cabut? Silap-silap tanya, dia ketuk ni kepala. Kenapa? Kerana perkara ni memang dah dijanjikan oleh Allah SWT kepada Israel bahawa akan dijadikan sebab dan makhluk akan melihat kepada sebab dan tidak melihat kepada engkau, wahai Israel. Ni dia. Ketika itulah baru diberikan tugasan kepada Israel. Ni dia, ada keterikatan diri kita ni. Kemudian dalil, kita dah bincang dah matan dia, syarah dia. Kemudian kita masuk dalil. Apa dalil? Bahawa qidam ataupun qadim ini sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Bila sebut dalil je, ada dalil aqli, ada dalil naqli. Dalil aqli, dalil akal, dalil secara akal. Dalil naqli, dalil yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, bersifat dengan sifat yang maha sempurna, dan salah satu antaranya ialah sifat qidam. Sifat qidam pada Allah SWT adalah wajib, kerana andainya Allah SWT tidak bersifat sifat qidam, nescaya dia baharu. Dia ada dua je, tuan-tuan. Qidam, hadis. Qidam ialah sesuatu yang tidak ada permulaan. Qadim, hadis ialah berubah-ubah. Ni dua sifat yang berlawanan. Siang, malam, berdiri, duduk, lelaki, perempuan. Dua je keadaan tadi. Begitu juga lawan daripada qidam tadi ialah hadis. Jadi kalau katalah Allah SWT itu tidak bersifat qidam, sudah pasti Allah SWT itu bersifat hadis. Tidak ada yang lain lawan dia.
Kalau tidak ada sifat Allah SWT itu, iaitu sifat yang tidak ada permulaan, maka sudah pasti Allah SWT itu mempunyai sifat yang ada permulaan. Dan kembali kepada hadis tadi, bila kita kata Allah tak, mustahil, Allah Ta'ala itu bukan sifat qidam. Allah Ta'ala itu sifatnya tu, kalau kita nafikan qidam, automatik dia telah menyatakan bahawa Allah SWT itu ada permulaan. Kalau kita nafikan malam, sudah pasti siang. Dah, anak dia lelaki. Dah, bukan lelaki, perempuan. Dah, lelaki perempuan apa kat situ? Bukan lelaki, bukan perempuan, mustahil. Dah, anak dia bukan lelaki. Habis tu perempuan lah. Dah, bukan perempuan juga. Alien. Jadi kalau kita nafikan qidam situ, maka sudah pasti secara langsung, secara tak langsung kita telah menyatakan Allah Ta'ala itu hadis. Ini satu benda yang mustahil. Ini dia. Itu Syekh kata kat sini. Dan yang demikian itu mustahil. Kerana dia berkehendakkan kepada yang menjadikan atau membaharukannya. Jadi kalau katalah kita menafikan qidam, maka hadis. Bila kata hadis, sudah pasti hadis tadi ada sesuatu perkara yang menjadikan Allah. Sedangkan sifat ketuhanan yang kembali kepada Allah SWT, tidak ada sesuatu yang menjadikan Allah. Qul huwallahu ahad. Dia Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekutu dengan Allah. Ini sifat ketuhanan. Azan.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nafikan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qidam ataupun qadim, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak kepada yang menjadikan dia ataupun yang baharu, yang membaharukannya, yang merubah-rubahkan sifat dia tadi. Dan apabila begitu, dianya Allah akan membawa kepada rantaian jadi dan menjadikan. Dan ketika itu akan membawalah kepada dur dan juga tasasul. Dur ataupun tasasul. Dur ni pusingan. A jadikan B, B jadikan A jadikan B, B jadikan A. Dia akan berlaku sedemikian. Ataupun tasasul, A jadikan B, B jadikan C, C. Maknanya sebelumnya dia menjadikan dia. Sedangkan Allah SWT itu sedia ada. Tidak ada permulaan bagi hak Allah SWT. Jadi daripada sinilah kita dapat melihat bukan hanya sekadar kita melihat Allah, kesempurnaan sifat dan sifat dan zat Allah SWT, zat dan sifat Allah SWT. Bahkan kesempurnaan yang kita melihat ataupun kita dapati tadi akan membawakan ataupun membawa diri kita kepada kekurangan kita. Ini yang penting kita mengaji akidah ni. Mengaji akidah bukan hanya sekadar mengenali Allah SWT dengan sifat-sifat ataupun zat kesempurnaan yang kembali kepada Allah SWT, tetapi membawa kepada kekurangan diri kita. Ya, akhirnya kita tunduk dengan Allah. Kalau dia tak ada timbal balik ketika itu mak dengan ayah, jadi kosong. Tak ada impak, tak ada kebaikan, manfaat di sebalik daripada apa yang kita pelajari. Kerana mengenal Allah untuk kenal diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Kita belajar tauhid bukan hanya sekadar nak mengenal Allah, tetapi supaya dengan kesempurnaan yang kita kenali Allah SWT tadi, dia akan kembali membawa pengenalan diri kita yang semakin serba kekurangan tadi. Jadi di sinilah kalau kita lihat bahawa Allah SWT itu tidak boleh tidak, dia mempunyai sifat qidam. Kerana jika tidak ada qidam tadi, maka ketika itu Allah takkan pergi hadis baharu. Dia akan bermain sifat jadi menjadikan dalam diri Allah SWT tadi, ada sifat menjadikan dia. Ketika itu akan terjadi sama ada Allah SWT itu berkisar seperti dur ataupun tasasul. Dur ni apa? Bulatan, pusingan. Pusing. Nanti kat depan Syekh akan perincikan apa yang maksudkan dur dan apa yang maksudkan tasasul. Tasasul ni pula ada rentetan, rantaian. A jadikan B, B jadikan C, C jadikan D, D jadikan E. Sedangkan perkara itu mustahil bagi Allah SWT. Jadi kalau kita menafikan dur dan tasasul ataupun pusingan jadi menjadikan, maka secara tak langsung Allah SWT itu mempunyai sifat qadim ataupun qidam. Bila kita nafikan hadis ataupun dur tasasul ataupun sesuatu perkara yang berlaku kepada manusia dalam istilah jadi menjadikan tadi, maka secara tak langsung kita telah membenarkan bahawa Allah SWT itu punya sifat qidam. Tapi perlukan kepada dua-dua. Dia tak boleh salah satu. Tak boleh kita katakan hanya semata-mata Allah SWT itu mempunyai sifat qidam tanpa kita mendatangkan sesuatu benda yang mustahil. Kenapa dia tak akan menjadi kekuatan ataupun takkid ketika itu? Dia mesti dua-dua tadi dimainkan peranan. Dengan kita meletakkan iktikad dan keyakinan dalam diri kita bahawa Allah SWT itu mempunyai sifat qidam, secara tak langsung datangkan juga dalil dalam pemikiran kita, dalam diri kita bahawa Allah SWT itu mustahil mempunyai sifat hadis. Apa maksud hadis? Iaitu makhluk yang bermain dengan kitaran jadi menjadikan ataupun dur ataupun tasasul. Barulah mantap keimanan dan keyakinan kita. Selagi mana dua tadi tidak dimainkan peranan tadi, dalil tadi tidak dimainkan, di antara Allah SWT kesempurnaan yang kembali kepada Allah melalui sifat qidam tadi, dan juga manusia yang berkisar dengan kelemahan, jadi menjadikan, sama ada dia berkitar dengan dur ataupun tasasul, selagi itulah dia tidak akan dapat mendatangkan kesempurnaan keimanan yang sebenar-benar dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa setiap kali kita belajar sifat 20, mesti wajib juga kita mempelajari sifat yang mustahil bagi hak Allah SWT. Kerana dia tak boleh, dia mesti ada ijab, ada qabul. Kalau kita bicara tentang ijab qabul, dia mesti ada ijab, ada qabul. Dia ada terima dan dia ada tolak. Kita terima Allah Ta'ala itu sempurna.
Tapi dalam masa yang sama, penolakan sesuatu benda ataupun perkara yang membawa kelemahan bagi Allah SWT itu kena ada juga. Tolak. Supaya dia lebih faham princi akhirnya semakin kuat keimanan yang kita bina dalam diri kita. Maka itulah amatlah mustahil bagi Allah SWT, kerana Allah SWT telah nyata sebagai Tuhan kita. Bila kita katakan Allah SWT Tuhan, maka wajib bagi Allah SWT itu ada sifat ketuhanan, dan tidak ada sesuatu yang boleh menyamai manusia ataupun sesuatu yang boleh menunjukkan Tuhan kita lemah. Baru-baru ni saya buka ada satu YouTube, cerita lah ni, cerita. Tapi cerita tu pun yelah, dia sembah Tuhan dia. Dia sembah Tuhan dia, Tuhan Buddha. Kata saya Buddha lah, Buddha kan, yang patung kan, patung besar sila tu. Jadi dia minta pada Tuhan dia, dia minat dengan seorang lelaki. Ni cerita macam cerita kelakar lah, macam cerita kelakar. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, dia minta pada Tuhan dia, dia minta pada Tuhan dia supaya dia suka dengan seorang lelaki ni, lelaki tu suka dia. Jadi lepas dia semayang, dia sembah Tuhan dia tu, kemudian terus dia pergi jumpa lelaki tadi, lelaki tu tak suka juga dia. Akhirnya besok dia datang lagi semayang. Dia ni ada kelebihan kekuatan tubuh dia. Dia marah Tuhan dia sebab dia tak dapat lelaki tadi. Dia pusing lelaki Tuhan dia tadi. Kan Tuhan dia menghadap je ni, pusing ke belakang. Datang apa ni, Sami, Tok Sami, masuk-masuk kat dalam tu, tengok Tuhan tu dah berpusing belakang. Dia jerit Tok Sami tu. Cuba bayang tuan-tuan. Secara logik akal sendiri pun kita tak boleh terima menyatakan itu Tuhan. Boleh dipusing ke kanan, boleh dipusing ke kiri, pusing belakang. Begitu juga peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah diriwayatkan satu hari nak makan buah korma. Dia nak makan korma, tiba-tiba dia ketawa. Ketawa terbahak-bahak. Sampaikan sahabat ketika itu terkejut tengok tindakan Sayyidina Umar tadi. Wahai Umar, dia kata, apa yang menyebabkan tu? Nama kidam tu saja, contoh 20 sifat tu, dia kata nama kidam tu saja, nama tu je, nama tu pun nama saja. Perbuatan kidam tu yang tertakluk pada Allah SWT lalu diletakkan dengan nama kidam. Dan memang benda tu ada pada Allah. Kemudian sampai pada kita, untuk Allah Ta'ala mudahkan kita faham, memahami konsep sifat Allah SWT lalu diletakkan dengan nama kidam. Apa maksud dia? Maksud di sebalik kidam itu iaitu tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Taala. Itu sebab dalil kat depan nanti dia tidak bicara tentang sifat kidam, dia tak membicarakan tentang nama kidam ataupun nama qadim yang disebut wal awwalu wal akhiru. Dalil Quran sendiri pun Allah Taala tak sebut kidam ataupun qadim, tapi wal awwalu wal akhiru. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu Taala. Sehingga sampai macam tu sekali. Ulama nak gambarkan betapa hebatnya sempurna sifat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amatlah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah nyata sebagai Tuhan kita. Dianya Allah yang menjadikan sekian makhluk dan dianya Allah yang menjadikan alam dan seisinya. Mana mungkin ada sesuatu yang mendahulunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang mendahului Allah, sekalipun mungkin masa ataupun tempat yang seringkali kita kata Allah SWT itu bertempat, maka sudah barang pasti tempat itu mendahului Allah. Kalau katalah kita taklukkan masa pula dengan Allah, ikat masa, Allah Ta'ala itu ada keterikatan dengan masa, maka sudah barang pasti masa tadi mendahului Allah. Bila masa ataupun tempat itu mendahului Allah, itu adalah sesuatu perkara yang mustahil. Maknanya ada sesuatu benda yang menjadikan masa dengan tempat tadi, dan apatah lagi Allah. Itu sebabnya Allah SWT itu tidak terikat dengan masa, dan Allah SWT itu tidak terikat dengan tempat. Di mana? Wallahu a'lam. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu sebabnya bila ditanya saja wallahu a'lam, Allah SWT itu saja yang tahu. Cuma kita mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah SWT ni tidak lebih hanya sekadar untuk kembali pengenalan kita melalui sifat-sifat kamalat ataupun kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dur,
maka makna dur itu adalah pusingan. Umpamanya Zaid menjadikan Omar dan kemudian Omar pula menjadikan Zaid. Hal yang demikian itu mustahil kerana umpama Zaid ketika dia menjadikan Omar, maka dia bersifat dengan qadim, tetapi tatkala dia dijadikan oleh Omar pula dia bersifat baharu. Ni benda yang mustahil. Itu sifat dur tadi, pusingan. Ketika Omar menjadikan Zaid, waktu Omar menjadikan Zaid, waktu tu Omar qadim kerana dia mendahului dan Zaid pula baharu. Tapi bila ketika mana Zaid pula menjadikan Omar, Zaid ketika itu dia baharu, dia qadim, Omar pula baharu. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Andainya kita katakan bahawa Allah SWT tidak bersifat dengan sifat qidam, maka pastilah akan terjadinya dur tadi, pusingan. Zaid jadikan Omar, Omar jadikan Zaid. Ketika tu pusing. Kerana bagi setengah agama selain daripada Islam punya Tuhan yang ramai, maka antara mereka itu pasti menjadi di antara satu sama lain. Mana mungkin sesama mereka yang menjadikan mereka. Ini satu benda yang mustahil. Kerana agama lain ada yang berfahaman sedemikian, yang mengiktikadkan bahawa Tuhan ini dijadikan oleh Tuhan ini, Tuhan ini dijadikan oleh Tuhan ini, pusing. Ini satu-satu perkara yang mustahil untuk menolak. Yang tadi kita bicarakan bahawa dalam masa yang sama dalam ketika kita nak mengenali Allah, kita mengenali diri kita, kesempurnaan Allah untuk menggambarkan kekurangan diri kita. Kemudian dalam masa yang sama kita nak menolak pula fahaman ataupun iktikad daripada yang lain yang menyatakan agama mereka itu mempunyai Tuhan sedemikian. Satu benda yang mustahil. Sebab sekarang ni kita telah sedang mempelajari bagaimana sifat ketuhanan. Dan sifat ketuhanan tadi kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tiga tu. Pertama, nak mengenali Allah dengan kesempurnaan sifat-sifat dan zat Allah SWT, untuk mengenali kekurangan diri kita, dan dalam masa yang sama menolak Tuhan-Tuhan mengikut pahaman ataupun iktikad keyakinan agama-agama lain. Maka pada pandangan Islam perkara itu adalah mustahil, yang menjadikan mereka akan berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu terdahulu dan kemudian pada satu-satu keadaan hal. Seperti Zaid apabila dia menjadikan Omar, dia telah terdahulu dan terkemudian apabila dijadikan oleh Omar pula. Begitu juga dengan Omar, sifatnya juga terbalik, daripada terdahulu ketika menjadikan Zaid, kemudian terkemudian ketika dijadikan oleh Zaid. Maka yang demikian itu adalah mustahil pada akal. Ini hukum akal yang kita bincangkan tentang hukum akal tadi. Untuk memudahkan faham, di bawah ini dinyatakan ringkasan dur tadi. A menjadikan B, kemudian B menjadikan A. Dipusing macam tu. A jadikan B, B jadikan A. Perkara tersebut hanya terjadi pada alam semesta, seperti awan membawa hujan, kemudian hujan turun ke bumi, lalu dialirkan ke sungai dan laut, kemudian disejat kembali oleh udara ke langit menjadi awan. Selepas awan terkemudian dengan secukupnya, untuk sekian kalinya hujan akan turun kembali. Macam tadilah. Hujan turun daripada langit, mengalir ke sungai, ke laut, lepas tu disejatkan balik, naik ke langit. Sampailah satu ketika air yang banyak tadi, berhimpunnya air yang banyak di langit tadi, maka dia jadi hujan turun balik. Ada juga ulama bawa contoh seperti telur dengan ayam. Telur dengan ayam, ayam bertelur, lepas tu telur menetas jadi ayam. Tu ayam bertelur. Saya tanya mak, ayam dengan telur mana jadi dulu? Ayah, ayam dengan telur mana jadi dulu? Ayam dulu. Biar ayam tu jadi daripada apa? Ya? Ayam dengan telur, ayam dulu ke telur dulu? Tak selesai masalah. Kita bincangkan bab telur dengan ayam ni pun tak selesai masalah. Kenapa? Kerana di situ terjadinya dur. Dan tidak ada sesiapa yang boleh menjawab sehingga hari ini ayam dengan telur siapa jadi dulu. Kalau katalah ayam jadi dulu, ayam tu jadi daripada mana? Dia akan berpusing. Ayam bertelur menetas, lepas tu jadi ayam telur menetas, ayam pusing. Ni yang dikata dur tadi.
Dan perkara ini terjadi pada makhluk tetapi tidak terjadi pada Allah SWT. Kalau ia terjadi pada Allah, sudah barang pasti ada yang menjadikan Allah, ada yang mendahului Allah. Dan ini mustahil pada sifat ketuhanan tadi, mustahil. Dan akal tidak boleh menerima bahawa Tuhan itu mempunyai suatu sifat hadis yang mana terkandungnya ada yang menjadikan Allah ataupun Tuhan tadi ada sesuatu yang ada satu yang dijadikannya, yang menjadikannya. Tidur. Begitu juga andainya Allah SWT itu tidak bersifat dengan sifat qidam. Kalau katalah Allah SWT itu tidak bersifat dengan sifat qidam, maka akan terjadinya pada tasasul, iaitu rantaian jadi menjadi. Umpama Zaid menjadikan Omar, dan kemudian Omar menjadikan Ali, dan kemudian Ali menjadikan Hasan, begitulah seterusnya hingga tiada kesudahan. Maka perkara yang sedemikian adalah mustahil kerana Allah SWT tiada beranak dan tidak diperanakkan. Kerana andainya Allah SWT itu bersifat yang demikian, tidak akan ada kesudahan pada sifat ketuhanan. Jadi kalau katalah Allah SWT itu tidak bersifat qidam, maka sudah barang pasti dia mempunyai sifat dur ataupun tasasul, iaitu rantaian. Lepas dijadikan, ada yang menjadikan, lepas dijadikan, ada yang menjadikan, lepas dijadikan, ada yang menjadikan dia. Beranak dapat anak Umar, Umar beranak dapat anak Zaid, Zaid beranak dapat anak Hasan. Panjang sampailah, ini mustahil. Sedangkan Allah Ta'ala tu lam yalid wa lam yulad. Untuk memudahkan faham, di bawah dinyatakan ringkasan tasasul. A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan D, D menjadikan E. Ini satu benda yang mustahil. Ini yang dikatakan tasasul. Perkara ini hanya terjadi kepada manusia, jin dan binatang. Maka kesimpulannya Tuhan mustahil mempunyai elemen makhluk, sebagaimana agama-agama lain selain daripada Islam yang memandang Tuhan-Tuhan mereka mempunyai kejadian sama dengan elemen-elemen alam ataupun makhluk. Ini ada yang pandangan pula bahawa Allah SWT itu cahaya. Kan? Ada mutakhir ni bergembur mengatakan Allah SWT itu cahaya. Cahaya itu makhluk. Ada yang menjadikan cahaya. Apatah lagi cahaya itu pula ni cahaya. Habis mayang isyak, tinggallah Naujah seorang-seorang, dia pun tutup api. Tengok semua orang dah balik, dia pun tutup api. Habislah cahaya. Habis cahaya. Sebabnya kalau nak kata Allah SWT itu cahaya pun mustahil. Itu sebab mak ayah balik nanti kita buka kisah Nabi Allah Ibrahim ni sangat sedap. Kisah Nabi Allah Ibrahim ni seringkali dikaitkan dengan bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu mencari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala datangkan kisahnya dalam Quran. Dia kata, Nabi Allah Ibrahim kata, oh, kalau katalah Allah Ta'ala itu, mungkin Allah SWT itu matahari. Mungkin Allah SWT itu matahari. Jadi ditunggu sampai petang, tiba-tiba matahari tadi tenggelam. Oh, mustahil. Dia kata mustahil. Nabi Allah Ibrahim kata mustahil Allah SWT itu matahari. Sebab kalau matahari, siapa yang nak jaga malam pula? Malam siapa nak jaga? Sedangkan malam dah tak ada matahari. Lalu terbitlah bulan. Nabi Allah Ibrahim kata mungkin Allah itu bulan. Dia pun tunggu, tengok lama juga. Tiba-tiba sampai pagi matahari terbit, bulan pun tenggelam. Mustahil, dia kata. Ini nampak. Itu sebab kalau kita nak menyamakan Allah SWT dengan makhluk, maka makhluk tu dia akan hilang. Dia akan sifat hadir, berubah-ubah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Begitu juga cahaya. Yang baru-baru ni ada manusia yang menyamakan Allah SWT itu dengan cahaya. Cahaya ni sekejap ada, sekejap tak ada. Apatah lagi kalau dia nak sandarkan dengan cahaya lampu. Minggu lepas, tiba-tiba lampu dekat sekolah tu malap. Saya pun telefon abang wiring. Abang wiring, ni wire apa, mentol ni baru pasang tahun lepas. Kenapa dah malap? Ustaz pakai LED. Lampu LED. Lampu LED ni dia ada apa panggil? Ada had kuasa dia. Ada jangka masa dia. Ada jangka masa dia. Sampai masa dia akan habis. Macam bateri.
Kita pakai bateri, lama-lama dia habis. Begitu juga lampu LED sekarang Ustaz dia kata, oh macam tu saya kata. Sebab dulu saya kata lampu mentor lama dulu, dia ada istilah terbakar je. Terbakar baru mati. Tak terbakar, tak mati-mati. Rupanya LED hari ni nampak canggih, tapi ada jangka masa pula. Saya kata, kenapa jadi macam tu? Dia kata, kalau tak buat macam tu Ustaz, bila nak kayanya? Macam-macam. Jadi mustahil Allah SWT itu cahaya. Maka dengan keterangan di atas, wajiblah Allah SWT itu bersifat dengan sifat qidam, kerana menolak kemungkinan terjadinya dur dan tasasul. Allah SWT yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita daripada setitis air yang hina. Hinanya air ni tuan-tuan, sampai ulama sebut itik pun tak sudu. Teruknya. Itu sebabnya kita ni, kalau betul-betul lihat pada kejadian kita, kesempurnaan Allah, maka tak ada sedikit pun kita nak lahirkan sifat sombong daripada dia dalam diri kita. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Allah SWT ni sayang tak sayang kita ni, sampaikan mak ayah Allah Ta'ala lahirkan kita ni, jadikan kita ni dilahirkan daripada rahim ibu tu dalam keadaan telanjang. Kat situ je Allah Ta'ala nak ajar kita, baru kita tak ada apa-apa. Kalau Allah SWT nak jadikan kita ni terus berjalan, mak, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Terus besar, lahir besar je. Kena jangan dia kembang, jadi macam sekarang terus. Terus boleh berjalan, boleh berlari. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada perkara yang mustahil bagi hak Allah. Tidak ada perkara mustahil bagi iradah kehendak Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala bagi kita lahir dalam keadaan telanjang, kemudian terbaring, datang abang kita dicium, ada orang geram dengan kita pula, digigit. Datang ada abang kita yang tak senang hati dengan kita, mak sayang kita, dia picit-picit kita, dia naik atas badan kita, kita pun terima, paling-paling nangis je. Lepas tu tak lama tu barulah mengiring, lepas tu baru meniarap, lepas tu baru berdiri, baru merangkak, mengesut, lepas tu baru berdiri jatuh, baru nak berjalan, jatuh, macam-macam. Kenapa? Allah Ta'ala nak ajar pada kita ni tidak ada. Pertamanya dia mengajar kita dalam konsep ketuhanan, bahawa yang sempurna itu hanya Allah. Yang kedua, dalam konsep ada akhlak. Dalam bab ada akhlak ni pula, tak ada benda yang kita nak banggakan diri kita, semuanya sama je. Tak ada manusia yang lahir-lahir tiba-tiba dah pelari. Mustahil. Untuk kita kembali bahawa kita tidak boleh sikit pun berpakaian dengan sifat takabur. Tak ada istilah see the leg, see the hand. Pandainya awak masak lomak cili padi. Saya 7 keturunan, sebut je keturunan tu, kampung saya semua orang kenal. Memang pandai masak lomak cili padi gitu. Sombong. Itu sebab mak, biarlah orang Kuala Pilah sekalipun mak, lahir Kuala Pilah makan masak lomak, bapak masak lomak, mak masak lomak, 7 keturunan makan masak lomak. Kita masak lomak 30 tahun pun pasti ada sekali dua dia tak jadi. Betul tak? Betul tak? Ada sekali dua mesti tak jadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita yang sempurna hanya Allah. Ini dia. Lalu ditiupkan roh apabila genap 4 bulan kita dalam rahim ibu, maka demikianlah dihidupkan kita di atas muka bumi dengan panduan akal yang diberi dan diilhamkan kepada kita 2 jalan. Jalan kesejahteraan dan jalan kesengsaraan. Allah Ta'ala jadikan kita ni, dilahirkan kita tadi, kemudian bila kita lahir saja ada 2 jalan. Sama ada kita pilih jalan kebahagiaan ataupun jalan kesengsaraan, kesejahteraan ataupun kesengsaraan, pilihan. Walaupun ada keterikatan kita ni dengan qada dan qadar Allah, tapi masih lagi Allah Ta'ala berikan sedikit ikhtiar. Itu yang bila kita belajar je qada dan qadar ni, ada qada qadar yang boleh diubah, ada qada qadar yang tidak boleh diubah. Contohnya apa? Dia dah bawa kereta dah perlahan elok, dah usaha dah, habis-habis usaha dah, tapi aksiden juga. Maknanya memang Allah Ta'ala dah tetapkan dia kecelakaan ketika itu. Mak dah masak elok dah mak tadi mak, ikut dah, letak garamnya berapa, letaknya tu penuh dengan jagaan yang baik, bahan-bahan yang cukup, tapi bila makan rasa tawar hebeh. Maknanya Allah Ta'ala dah habis-habis usaha. Tapi kalau manusia tu tak ada usaha apa-apa, bawa pun 180 pak, tiba-tiba aksiden apa semua sekali tu, tu
Dia tak boleh nak salahkan qada dan qadar dan kau bawa macam pelesit. Gitu juga masak main campak-campak. Mentang-mentang lah abah minta yang teringin lah malam-malam ni pukul 2:30 pagi minta masak lomak cili padi. Ni je pasal. Jadi mak ni pula baru lepas balik kuliah maghrib dengar taat pada suami. Dan itulah pahala jihad. Nak diuji pula ilmu belajar malam tu, abah minta pukul 2:30 pagi masak lomak. Mak pergi dapur tak? Pergi. Masak tak? Masak. Tapi tu yang istilah campak-campak. Nasiblah aku fikir jihad. Nasiblah aku fikir pahala. Nasib aku fikir Allah SWT, dia kata. Dia campak. Tiba-tiba tercampak garam lebih, masin. Lepas tu tiba-tiba mak kata, abah pun makan. Ish, masin. Dia kata, ni siapa yang nak kahwin? Awak nak kahwin ke saya nak kahwin? Mak jawab, bang, makan bang. Ini kan qada qadar Allah. Betul tak jawapan tu? Betul tak jawapan tu? Betul ke tak? Salah. Dia kena sehabis-habis usaha. Barulah kita kata kalau jadi juga, dah kita usahakan tak jadi juga, maka barulah kita katakan ini qada Allah. Tapi kalau tak sehabis-habis usaha, tak boleh kita nak salahkan dari masalah kita. Atas kelalaian kita, atas ketidakada usahaan kita, tiba-tiba nak menyalahkan qada dan qadar Allah. Betul, kita ada ketingkatan qada dan qadar. Tapi Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Ini dia. Di sinilah Allah Ta'ala lahirkan kita ada jalan kesejahteraan dan juga ada jalan kesengsaraan. Jalan yang manakah yang akan kita pilih untuk kita teruskan kehidupan kita di alam yang tiada batasan dan yang kekal abadi. Dan seterusnya. Ni kita habiskan sikit lagi. Dalil naqli bagi sifat qidam. Apa dalil naqli dia? Dalil Al-Qurannya apa? Allah SWT berfirman dalam suratul Hadid ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mafhumnya, dialah yang pertama dan yang terakhir, yang terang dan tersembunyi, dan dianya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa maksud awwal wal akhir itu? Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Ini dalil dia. Itu sebabnya ada ulama bahaskan bahawa tidak disebutkan qidam ataupun qadim di situ kerana hanya disebutkan sifat ataupun maksud, tetapi qidam itu hanyalah satu nama yang diletakkan pada sifat tersebut, iaitu sifat yang tidak ada permulaan. Wallahu ta'ala alam. Gitu. Qadim, ada qadim hakiki, iaitu qadim sifati dan qadim zati. Qadim yang berlaku pada makhluk, qadim idafi dan qadim zamani. Itu qadim daripada segi makna bahasa kita bahaskan pada pertemuan kita awal tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya bahawa sifat qidam itu wajib bagi Allah SWT. Dengan kita menyatakan bahawa tidak ada permulaan, Allah Ta'ala itu sedia ada. Bila kita nafikan ternafinya sifat qidam, secara tak langsung Allah SWT sudah berkisar dengan hadis yang tertakluk sama ada melalui dur ataupun tasasul. Sedangkan dur dan tasasul itu adalah mustahil bagi sifat ketuhanan. Dia akan menggambarkan lemahnya Allah. Ada sesuatu yang mendahului Allah, ataupun Allah Ta'ala jadikan sesuatu, kemudian sesuatu dijadikan Allah, ataupun Allah Ta'ala itu terikat ataupun ada hubung kait di antara satu sama lain. Sedangkan dua-dua keadaan dur dan tasasul tadi ialah suatu benda yang mustahil bagi sifat ketuhanan. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu milik manusia sendiri. So, mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratun sutul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.